527. 527. 7 tak keluar? Tak keluar ke? Biasa dia keluar kan? Ada lah. Ada. Kena masuk balik lah. 27 994 7680. Okey, apa kita kena buang dekat Al-Kafirun? Al-Kafirun. Waw nun. Buang waw nun. Tu lam. Ha? Lam. Ingat pertama tengok kalau ada alif lam buang alif lam tu dulu. Al-Kafirun alif lam buang dulu. Alif lam waw nun. Itu yang pertama. Kan? Kita tengok balik nota kita. Apa nak buang pertama? Alif lam buang dulu. Kan? Pertama membuang imbuhan alif lam. Kemudian kalau ada tamar butah, buang tamar butah. Ada huruf mim di awal kalimah, buang huruf mim. Lepas tu, kalau ada huruf alif, so lepas alif lam ialah alif selepas kaf tu. Kan? Kafarol. Lepas itu, okey, alif dah buang. Nombor 5, buang waw nun jamak atau ya nun. So, okey, kita dah buang alif lam, kita dah buang alif, kita dah buang waw nun, kita tinggal kaf, faro. Kafaro. Okey? Okey. Cuba tengok perkataan abidun ayat ketiga. Abidun. Abidun. Apa asal kata dia? Waw nun buang. Alif. Waw nun je lah. Sebelum buang waw nun tu ada benda lagi nak kena buang tu. Alif. Alif. Kata alif. Alif. Mana dah hamzah? Alif. Alif. Abidun. So, kita buang alif. Kita buang waw nun, tinggal ain badal. Kalau kita tengok balik perkataan ain badal ini, huruf ain badal, ayat 2 ada ain badal, ayat 3 ada 2 ain badal, ayat 4 ada 2 ain badal, ayat 5 ada 2 ain badal. Betul. Nampak tak? Kalau kita dapat perkataan ain badal tu, kita dah banyak selesai masalah Al-Kafirun ni. Betul. Haji Nurul boleh catch up ya? Okey. Allah. Okey. So alhamdulillah kita dah tahu dah semua. Okey. Contoh perkataan surah An-Nasr. Surah An-Nasr. An-Nasr. Izaja. Apa asal kata Nasru? Nasara. Nasara. Nasarayan. Nasara apa? Nasara apa yan? Yang suruh. Yansuru. Itu cara dia buka lah kamu. Itu dia tak payahkan Nasru ni. Dan terus kita tahu dia tak ada tambahan. Betul? Betul. Betul tak? Sekarang ni kita buka je kamus. Apa dah jumpa dah? Sarah. Okey, buka muka surat 424. 424. Kita akan jumpa perkataan 424 sebelah kiri tengah. Nasara yansuru, membantu, menolong. So, idza ini haram. Apabila. Ja'a, ini fi'il madhi. Telah datang. Ini kita akan bicara akan datang. Ada huruf illah. Saya ingatkan balik. Kalau ada huruf alif atau waw atau ya pada huruf pada suatu ayat, perkataan tinggalkan dulu. Idza ja'a, apabila telah datang nasru, pertolongan Allah. So asalkan dia tolong atau bantuan Allah. Tak kisah. Nasara yansuru artinya membantu, menolong. Jadi nasru adalah pertolongan atau bantuan. Nasrullah apabila telah datang bantuan Allah. Wal fath. Wal Dan. Ingat bila baca Al-Quran, fath dia kena disebut fath.
ha tu mesti ada sebut ya. Fath. Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Okey, ha tu jangan tinggalkan. Naam. Kadzalik. Baik. Wal fath. Wal fath. Fath itu macam mana cari perkataan al-fath? Cari perkataan al-fath. Apa nak buang? Buang waw, lam. Buang Alif lam. alif lam buang. Buang alif lam saja dah kita dah dapat asal kata Fataha. Bila nak cari Fataha tu buka muka surat 276. 276 sebelah kiri. 276. Sebelah kiri. Fataha. So Fataha yaftahu. Kita tengok dia ada dua. Fataha yaftahu, bawah sikit ada Fataha yaftahu sama. Fataha yaftahu fathan, Fataha yaftahu fathan. Tapi satu membuka, satu menolong atau memenangkan. So ayat ini nak bagi tahu boleh bawa dua-dua. Satu, sebab itu bila kita belajar tafsir, ini penting untuk tafsir. Contohnya sebab tu kita kena guna kamus. Okey, apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan. Al-Fath, pembukaan. Sebab asal kata dia adalah membuka. Pembukaan. So pembukaan apa? Pembukaan kota Mekah. Okey. Okey, kalau kita kata idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, memenangkan. Tadi bawah tu kemenangan, betul? Ya. So dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan apa arti dia? Kemenangan atas Mekah. penaklukan kota Mekah. Kemenangan ke atas penaklukan kota Mekah. Dekat situ kita akan faham apa cerita tentang sesuatu ayat secara zahir walaupun kita tak buka kitab tafsir. So kita baca je kita dah tahu dah. Ya? Boleh faham ni tuan-tuan? So begitu. Okey, baik. Perkataan yadkhuluna wa ra'aitan nas dan engkau telah lihat manusia yadkhuluna. Okey, yadkhuluna. Yadkhuluna. Apa nak buat? Macam mana cari asal kata yadkhuluna? Ya buang. Ya buang. Lagi? Buang ya. Baunun buang. Okey, tinggal perkataan Buang. dengan lam. Okey, so sekarang kita nak cari perkataan itu. Apakah perkataan asal kata, apa erti perkataan tersebut? Kita boleh buka lam, buka muka surat 95 sebelah kanan tengah. Kita tahu dakhala yadkhulu dukhulan. Dakhala yadkhulu dukhulan. Masuk. Okey, masuk. So dekat sini erti dia tetap masuk. Jadi ayat ni saya tahu bagi tahu wa ra'aitan nas, engkau telah melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk. Fi erti dia apa fi? Dalam. Erti fi? Dalam. Dalam. Di dalam, ke dalam. Ya. Ya, engkau telah melihat manusia mereka masuk fi dinillah, din agama. Allah. Fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja. Okey, baik. Saya nak cari perkataan afwaja. Macam mana cari perkataan afwaja? Afwaja. Okey, sekarang rasa ke tak payah cari buang. Terus cari asal kata dia apa dia. Apa dia perkataan tu? Fawaja. Macam itu. Saya dengar suara saya balik kelakar bunyi. Fawaja. Okey. Okey, buka muka surat 295. Kita akan jumpa perkataan faujun. 295 bawah. Faujun afwaj. Nampak tak afwaja lepas tu? Faujun jamak afwaja. Naam, afwajun lepas tu bawah dia tu afwaja. Apa dia? Afwaja. Berpuak-puak, berbondong-bondong, berkumpul-kumpul.
Nampak tak? So kita dah Berkumpul. dapat itu. Engkau telah melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, berpuak-puak, beramai-ramai. Ya? Afwaja. Okey. Seterusnya ayat 3. Fasabbih. Fasabbih. Fasabbih, fa dekat depan. Kalau ada fa dekat depan, lepas tu ada huruf yang lain, fa tu erti dia maka. Fasabbih. Okey, tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu fasabbih sebab dia ada syiddah. Tinggalkan. Nanti kita akan belajar bab syiddah. Bihamdi. Bihamdi. Okey, apa asal kata bihamdi? Okey, saya nak soal Haji ni. Haji ni, apa asal kata bihamdi? Hamd. Hamdi. Haji ni. Apa asal kata bihamdi? Haji ni. Hamdi. Hamdi. Okey, Hamda. baik. Okey. Kenapa kita tahu bihamdi hamimdal tu asal kata? Kenapa? Macam mana Haji ni tahu? Bukan ba hamim ke? Bukan ba. Kenapa buang ba? Pasal teka ya. Ba tu adalah huruf apa Haraf. dia? Kita pula. Bukan. Ba apa haraf ya? Tambahan. Tambahan. Dengan. Okey Haji ni jangan teka-teka. Ini bukan teka. Kena pasti. Bukan teka. Ba tu Jangan teka. Okey, nombor 1. Kenapa kita tahu ba tu bukan? Sebab dal tu baris bawah. Dal tu baris bawah. Kenapa dal tu baris bawah? Haraf. Sebab ada haraf jar sebelum dia. Apa haraf jar yang ada sebelum dia? Huruf ba tu. So ba tu haraf jar, bukan perkataan dia. Ba. Jadi barulah kita tahu, okey, kita tahu dia baris bawah, dia mesti ada sebab baris bawah. Asal dia semua huruf asal dia mesti dhammah. Okey? Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, bihamdi, so ba tu kita buang, tinggal ha mim dal. Okey. Rabbika, Tuhan engkau. Okey, cari perkataan wastaghfirhu. Apa asal kata wastaghfirhu? 2 hari lepas saya dah ajar. Wastaghfirhu. Ghafara. Terus sebut aja. Tak payah, kita dah tahu dah. Ghafar. Ghafara. Ghafara. Okey, waw dekat depan itu adalah haraf. Haraf. So alif simta, hukum alif simta. Kita tengok balik. Saya ajak kita tengok dekat poin yang ke-6, yang Umar, yang 6 Roman. Membuang huruf sin. Buang huruf sin, ta dan huruf yang sebelumnya. Dan huruf sebelumnya. Simpan. Okey. Okey. Tadi Umar, tadi yang kertas kerja tadi. Ya, nombor 6. 6 Roman. Cinta. Sekejap. Alif. Huruf sebelumnya. Okey. Buang. Cinta. Ghafara. Okey. Huruf sebelumnya. Okey, kita tahu dah. Okey. 6 dia. Nanti Umar mungkin boleh tahu tu. Okey. Dan yang sebelumnya. Alif. Dan yang sebelumnya. So apa saja datang yang sebelum simta tersebut semua buang. Wastaghfirhu, so ta tu buang, sin tu buang, alif tu buang, waw tu buang. Okey. Clear. Dapat? Ya. Oh. Nampak tak? Ni first time jumpa macam ni. Panjang sikit. Ya ke? Dah, kita dah bincang. Okey, saya buat. Okey, Umar lagi saya guna whiteboard sekejap. Saya tunjuk beberapa contoh. Bawa mah.
Saya buat contoh ya. Tengok pada ni. Perkataan. Contoh perkataan. Mustaghfirun. Mustaghfirina. Saya ambil mustaghfirin. Okey. Saya tambah lagi kat depan sekejap Al-mustaghfirin. Entah buang. Nampak macam panjang kan? Nampak macam panjang. Tapi asal kata dia memang pendek. Okey. Nun, waw, Mim, sin, ta, min, lam, alif. mim, sin, Sinta, terus sinta tu buang. Wafar. Okey. Haji ni bagi saya perkataan asal kata. Haji ni. Wafar. Sebab Ya. apa Wafar. asal kata dia? Asal kata Buka. wafar. Ya, na'am, sahih. Kadzalik. Jaid. Ya, okey. Sekarang ni buka kamu saja apa perkataan ghafara. Wafaro. Macam mana pula nak cari perkataan dalam kamus pula? Sekarang ni pelajaran seterusnya. Macam mana nak cari perkataan dalam kamus? Faro yang kiri. 268. 268. Haji ni kata apa? Masih. Tak ada. Ya, kita dalam tadi. Tak dapat lagi. Okey. 268 268. Faro. Wafar. Faro yang biru atas, nombor 3 bawah daripada atas. Menutupi sesuatu. Tak, Tengok nombor bawah, tiga belah daripada bawah atas. ada bawah lagi. Ada lagi bawah. Jadi 2. Ada bracket. Mengampuni dosa, Wafaro. menutupi sesuatu. Okey, dia ada 2 Mengampuni kan? dosa. Satu atas Mengampuni dan dosa. mengampuni dosa. So dia ada 2 perkataan. So sekarang ni kalau kita mustaghfirin iaitu orang yang memohon. Istighfar ni nanti kita akan belajarlah. Simta kat depan tu tujuan dia untuk apa, tak apa, itu akan datang. Tapi yang penting sekarang ialah kita tahu cari asal kata dan kita tahu arti dia mengampuni dosa. Kan? So dekat situ itu yang paling penting. Yang paling penting ialah sekarang buat pelajaran sekarang ni kita tahu cari asal kata. Itu je. Boleh? Macam mana panjang pun perkataan tersebut, kan? Mesti ada asal kata. Dia mesti ada asal kata. Kecuali macam saya sebut tadi pada awal, iaitu satu yang tak ada asal kata, yang dah ada kekal tak boleh berubah. Contohnya haraf-haraf. Kan? Haraf semua tak boleh berubah. Baik. Okey. So kita akan jumpalah perkataan yang berbagai-bagai dalam Al-Quran ini untuk kita gunakan. Saya cuba cari perkataan yang pelik-pelik dulu, kan, supaya nanti insya-Allah kita sepeliklah. Okey. Contoh surah Al-Falaq. Okey. Ada perkataan an-nafathati. Nafasati. Kita buang. Tempat. Nafasati. Terus cakap aja apa dia. Apa gagak asal kata dia? Nun fasa. Naam, sahih, nun fasa. Nun fasa. So cari aja perkataan nun fasa. Hembus. Pandai Ji. Cari. Nun fasa. Muka surat 430. Bawah sebelah kanan. Satu, nafasa. Arti dia meludah. Air liur. Nampak tak? 430 sebelah kanan bawah. Nafas. Nampak tak? Nafasa. Okey. Kalau kita nak tengok sedikit sebelah kiri atas tu, tengok perkataan tukang sihir. Atas. Bisa. Tukang sihir. Nafasun. Nafisun. Nafasun. Nafisatun. Nafasatun.
tukang sihir. So berkaitan itu semua kalau kita buat nafas ada ada fa atau ada tasdid atau fa tu tak ada tasdid, dia adalah tukang sihir. Itu bukannya kata asal saya tak ada bracket. Ada. Belah kanan bawah. Nafasa. Yang tu ialah yang dah Clear lah. Saya point saya lah, kita tahu asal kata benda tu boleh dikembangkan. Kita bincang kan? Dikembangkan. Okey, kembangan tu itu akan datang. Perkembangan tu akan datang. Tapi saya nak nampakkan perkembangan tu salah satu perkembangan kat sini. Macam perkataan al-mustaghfirin yang kita sebut ni. Kan? Dia asal kata dia ghafara, tadi apa dia? Apa dia? Ghafara tadi? Ghafara. Lagi? Menutup juga. Dia ada dua makna kan? Mengampuni. Ampun dosa, ampun. Okey, baik. Tapi mustaghfirin ialah orang yang memohon keampunan. So dia nanti dia jadi lain tu. Dia jadi lain. Tapi yang penting dia ialah ampun tu tetap ada dekat situ. Perkataan ampun tu tetap ada dekat situ dan bagaimana ia boleh diubah. Itu akan datang. Yang bahagian perubahan tu tinggalkan dulu. Jangan fikir sangat. Sekarang ni fikirkan bagaimana nak mencari asal kata. So bila kita dah faham bagaimana nak mencari asal kata, barulah ayat yang akan datang. Bila kita belajar nanti, kita akan belajar pula bagaimana ianya dikembangkan. Faham? InsyaAllah. Sekarang buat sekadar ini, buat waktu inilah kita tahu guna perkataan tu asal kata dan kita akan belajar pula fi'il, madhi dan mudhari'. Itu je dulu buat masa ni. Okey, buat masa ni. So nanti kita akan belajar bagaimana ia dikembangkan. Okey, jangan risau. Saya tahu kita semangat nak tahu semua perkataan macam mana dia dikembangkan, bagaimana. Tapi percayalah, nanti kita penat. So kita bila kita penat, kita macam itulah kita akan tidak. Nanti ramai orang fail dekat situlah. Percaya. Okey. Kita penat. Bila kita penat tu yang saya risau. Sebab saya pernah mengaji benda-benda ni dan saya tengok ramai orang quit sebab benda-benda macam itu. Sebab dia rasa tertekan. Tak boleh tidur. Okey, saya nak ajak kita lihat beberapa perkataan. Okey, contoh kan. Okey, sabar, kita dah terus dah. Kita tinggalkan itu dulu. Contoh perkataan, okey, tak apa. Saya masih teruskan ini, asal kata ni. Contoh perkataan ayat surah Al-Masad. Apa perkataan asal kata wam ro'atuhu? Kita dah belajar juga. Hu tu erti dia adalah pemilikan. Dia. Betul, dia pemilikan. Okey. Dia pemilikan. Itu hu tu kena buang. Wam ro'atuhu. Waw tu kita faham. Waw tu adalah dan. So macam mana cari asal kata ni? Wa amra'atuhu. Apakah asal kata dia? Mara'a. Na'am, mara'a. Kadzalik. Bagus, alhamdulillah. Okey. Kita tengok dekat sini perkataan mara'a. Okey. Muka surat 385. 385. Okey. Okey. 385 jumpa tak? Jumpa. Sebelah kanan, sebelah kiri, tengah. Mara'a mari'a, mara'a mari'a, yamra'u. Okey. So, maknanya apa? dia dekat perkataan mara'a ni, dia ada dua fi'il madhi. Mara'a boleh, mari'a boleh. Itu akan datanglah. Mara'a boleh, mari'a boleh. Mudhari' dia apa dia? Yamra'u. Yamra'u. Okey. Baik, kita nak cari yang penting tadi kita nak tahu kita nak cari perkataan tu asal kata ni. Kita turun bawah sikit, kita akan jumpa perkataan orang lelaki. Cuba tengok tak? Orang lelaki. Apa tu? Mari'un. Mari'un. Mar'un atau mir'un. Mar'un atau mir'un. Ya. Mur'un, umru'un.
imra'un. Jamak dia lah rijal. Rijal. Okay. Orang perempuan, mar'atun, imra'atun. Nampak tak perkataan imra'atun? Isteri ya. So orang perempuan. So wamra'atuhu dan isteri dia dan orang perempuan dia iaitu isteri dia. Macam itulah. Tapi nak fahamkan daripada perkataan mara'at, yang penting ni kita tahu asal kata. Nanti perkembangan tu macam mana jadi imra'atun itu kita akan belajar akan datang. Okey, dapat? Dan dulu saya. Cuba cari perkataan hammalata. Hammalata. Hamalata. Hamalah tadi ya. Hammalata. Hamalah. Jahit. Terus boleh dapat je dah. So terus dah kita dah tahu apa salah kata, terus cari aja perkataan. So hamal so perkataan hamal ni kita akan jumpa. Jadi dia akan bawa erti kita. Yang penting dia kita tahu nak cekap, kita nak kena cekap dalam mencari asal kata. Okey. Muka surat 79. So sebelah kanan tengah hamalayah milu. Hamlun. Okey, hamlan. Hamalah ya'milu. Hamlun. Memikul lah. Mengangkat. Itu ya. So hammalata pemikul. Okey, nanti itu bagaimana ia dikembangkan jadi pemikul, jadi tukul, jadi apa semua, itu semua kita akan belajar akan datang. Okey, sebagaimana yang saya sebut sebelum ingat tak. Yang penting dia kita kena tahu asal kata curi. Kalau kecurian, kita tahu asal kata dia curi. Pencuri, kita tahu asal kata dia curi. Kita tahu tercuri, dicuri. Yang penting kita tahu asal kata tu. Kemudian bagaimana imbuhan itu ditambah dan merubah perkataan, itu kita akan belajar akan datang. Boleh faham setakat ini? Ya, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. So, pelajaran seterusnya. Tadi 6, sekarang masuk 7. Ini kunci utama. Ni kunci. Umar boleh bawa keluar kita punya tu. Duduk. Okey. Perincian dhamir. Inilah setakat inilah yang kita bincang hari itu, ini yang kita berhenti, ya. Dia ulang kaji supaya kita dapat perkukuhkan, ya. Nombor 7. Perincian dhamir. So ganti nama diri. Ini penting. Berdiri sendiri. So, okey, buka balik bila sebut pasal berdiri sendiri. Ni dhamir yang kita nak kata akan perincikan akan datang tu. Buka balik kita punya. Ni, tengok. Okey, berdiri sendiri yang ada dekat ni. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Ini adalah dhamir yang berdiri sendiri. Hasil. Okey. So kita boleh jumpa dhamir-dhamir ini dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita jumpa contoh surah Al-Ikhlas. Qul huwa. Qul huwa. Huwa tu adalah dia. Kan? Yeah. Lepas tu tengok dalam surah Al-Kafirun. Kan? Ayat yang ketiga. Antum. Ayat yang keempat. Ana. Okey, ayat kelima. Antum. Okey. So begitulah seterusnya. Yang penting dia kita kena kuasai. Tapi ini kena kuasai lah. Saya tak boleh tolong apa-apa. Ini kita kena ingat selalu. Tapi minimum yang kita kena ingat adalah 6. Tapi kalau boleh kita kuasai 14. Ya. Kalau siapa yang tak mampu 6, tak mampu 14, usahakan 6. Okey. Apa yang 6 tu? Huwa, hum. Anta, antum. Nahnu. Nahnu. Okey. Okey, boleh? So baik. Kalau kita tengok dekat
saya punya table ni, buka page nombor 3 tu lah. Itu minimum. Page nombor 3. Ya. So ada 6 saya letak dekat situ. Ya. Wa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Okey. Itu minimum ya. Okey, minimum ni saya bagi ke Haji Nik. Haji Nik ada tak? Ada. Okey, yang minimum tu saya bagi Haji Nik. Tapi yang lain semua tak boleh minimum. Oh. 14. Yang lain semua kena 14. Yang lain maksimum. Apa? Antara kita ni, kita ada cerita lain Haji Nik kita tak mati kat sini tau. Nanti jangan lupa ada projek bagi kat saya. Okey, baik. So, kita dah faham tentang ganti nama diri. Okey, baik. Kembali balik tadi. Okey. Domir yang berdiri sendiri, itu yang pertama. Yang 7B, terikat. Ini yang berbelit-belit sikit. Berbelit sedikit je pun. Ya. Terikat. So, pertama 7B1. Terikat dengan isim. 7B1. Terikat dengan isim. Isim. Okey. Okey, terikat dengan isim. So kalau dia terikat dengan isim, ya, menunjukkan ialah pemilik kepada isim tersebut. Contoh. Tadi kita buka surah Al-Masad. Okey. Ayat antaranya yang menunjukkan pemilikan isim. Ayat yang kedua. Maluhu. Mal adalah harta. Kan? Kita kata baitul mal, harta. Baitu rumah, al-mal harta, rumah harta. Okey. Maluhu harta dia. Atau hartanya. Ayat yang keempat, wamra'atuhu. Dan isteri dia. Perempuannya, orang perempuan dia. Okey. So, boleh dapat? Boleh faham? Okey. Contoh perkataan lain dalam surah An-Nasr ayat yang ketiga. Rabbika. Okey, boleh tengok dekat kita punya skrin sekarang. Saya ada ikat. Pertama bil idhafah, dhamir jar bil idhafah, ya, yang terikat dengan isim. Kitabuhu. bil idhafah. Jangan sibuk pasal jenama ya. Oh, kita nak hafal dhamir jar bil idhafah, jangan nanti kita pening. Faham bahasa Melayu je, terikat dengan isim dah. Ya. Okey, Jahid Umar, masya-Allah, alhamdulillah. Umar telah membaik pulih saya punya kertas kerja. Okey. So bila kita kata itu di antara contoh-contoh. So saya sebut situ beberapa itu kitab dengan rumah. So saya letak, kita cari penambahan dekat sini lah, isteri, Tuhan. Kan? Okey. Ayat 6 surah Al-Kafirun. Surah Kafirun. Kafirun 6. Lakum dinukum. Dinukum. Lakum dinukum. Din agama. Kum kamu. So asal dia ialah antum. Tapi antum tu bila diikat dengan isim, dia tak boleh bercakap din antum. In antum. So point dia dekat sini ialah
kalau kita perhatikan, ganti nama diri ini, dia berada selepas isim. Isim senang sikit Ustaz Ganti, Isim macam senang Okey sikit. lah. Ingat. macam senang sikit Tak, sebab kita dah belajar. Ya, Lepas tu ya. tak nampak apa pun. Kitab hukum. Nampak tak? Okay. Okay. So, haraf. Begitu juga haraf. Kenapa yang tak, Omar, kenapa yang tak kata haraf tu senang? Sama lah isim harap sama lah. Ya, haraf pun senang juga. Okay. Belakang So, juga. lakum dinukum. So, senang sikit. Okay. Lakum dinukum. Tapi kalau kita tanya, mesti tak dapat. Okay, contoh kan. Rumah kamu berdua. Macam mana sebut? Rumah baitun. Okay, kamu berdua. Kita kena cari sentence tu, nampak tak? Baik. Kau Kuma. berdua. Okay. Baitukuma. 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 Baitukum. Jangan letak nama anak pula Baitukuma. Ada berapa minit Ada 5 minit ke? Ada 4 minit. Ada berapa minit? Masya Allah, 4 minit dah. Ya Allah, sekejapnya. Dalam masa Okey, sekarang ni kita dah faham ni pelajaran-pelajaran ni semua sebab lepas ni kita nak masuk yang lebih berat. Ya. Yang penting dia kita tahu asal kata, kita tahu bagaimana domir yang terikat dengan yang berdiri sendiri dan domir yang terikat dengan isim dan haraf. So pada akan datang kita akan bincang tentang, kita akan masuk juga dalam sisa masa yang ada ni, ya. Kita akan masuk juga sedikit tentang domir tentang yang terikat dengan fi'il ma'ruf. Domir yang terikat dengan fi'il ma'ruf. Okey, buka fi'il ma'ruf Umar. Okey. Haji ini boleh dapat? Cuba lah. Awak saya punya best student tau Haji ni. Jangan ya. failkan saya tau. Ada graduate boleh keluar nanti. Okey. Fi'il, okey. Terikat dengan fi'il ma'ruf. Apa sebut fi'il? Kenapa kita sebut fi'il ma'ruf? Kita sebut fi'il ma'ruf, arti dia ialah pembuatnya diketahui. Ya? Itu disebut panggil fi'il ma'ruf. Kalau sebab itu saya sekadar jenama. Sekadar jenama. Jangan peningkan sangat. Yang penting dia kita tahu ada pembuat yang kita tahu siapa pembuat tu. Perbuatan sebut kita tahu siapa yang pelaku dia atau pembuat dia. Baik. So bila sebab fi'il ma'ruf, fi'il mesti ada fa'il. Apa tu fa'il? Pembuat atau pelaku. Tu Umar, bawah, atas sikit. Okey, sebagai fa'il, bawah, lepas bawah fi'il ma'ruf tu ada fa'il, pelaku tu. Yes. Okey, dia mesti ada ni. Kalau ada pembuat pelaku ni, ini kita namakan sebagai fi'il ma'ruf. Kebanyakan fi'il ma'ruf kan? Kebanyakan. Memang boleh je kita jadikan dia fi'il majhul. Contohnya, buku ini dicuri. Pembuat dia tak tahu. Okey. So panggil majhul. Okey, baik. So tengok balik. Okey, tengok dekat bawah tu terdapat 14 ganti nama diri tersebut, namun di permulaan diberikan tumpuan kepada 6 ganti nama diri saja. Tapi ni yang bawah tu yang 6 ganti nama diri saya dah sebut tadi khusus untuk Haji. Pak Nik kita. Okey. Okey, baik. Okey, masuk fi'il madhi. Okey, masa tinggal berapa lagi? Masa. 1 minit. Okey, memang tak sempat. Jadi insya-Allah akan datang kita akan masuk fi'il madhi, fi'il mudhari'. Saya akan lebih bincangkan kepada ganti nama diri yang terikat ini, ya. So insya-Allah kalau ada apa-apa soalan insya-Allah dipersilakan. Ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa soalan ya? Class will be on the next class will be on hari apa? Rabu. Hari Rabu. Okey, jangan miss kelas hari ni. Missing in action pula. Nanti hari Rabu ni saya belanja air online.
belanja air secara online. Itu sama hampir 9 Sama-sama. InsyaAllah. Cuba revision. Okay. Untuk bagian tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik. Allah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum.